Selesaikan diri dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana wa qudwatina wa qurrati a'yunina sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang saya muliakan Imam Bilal ahli jawatan kuasa surau, hadirin hadirat, ibu-ibu ayah rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ni kita dapat sama-sama berkumpul dalam surau ini, dan juga bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memberikan kesempatan kepada kita untuk terus melakukan ketaatan. Semoga Allah memberkati majlis kita pada malam ni, perjumpaan kita pada malam ni, dengan dituliskan ganjaran pahala di dalam catatan amalan dan diberikan ganjarannya di akhirat dan juga di dunia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat yang boleh kita amalkan untuk kebaikan akhirat kita di dunia ini. Jadi pada malam ni kita akan sambung di dalam membaca kitab Penawar Bagi Hati yang berkaitan dengan ilmu penyucian diri, khususnya kepada penyucian hati. Sebab itu dinamakan Penawar Bagi Hati, kerana hati ini banyak penyakitnya. Obat banyak, tapi belum tentu sembuh. Tapi penawar, insya-Allah dia khusus lagi pada obat. Penawar kalau diitlakkan, dia kata sebagai yang mujarrab. Maka dalam kitab ini dia nak bagi penawar terhadap hati-hati kita yang sakit dengan kita melakukan amalan dan juga mengambil ilmu. Kerana penyakit hati ini nak menyembuhkan dia tak dapat tidak mesti dengan ilmu dan juga amalan. Kalau ada ilmu, tak ada amal, dia tak hilang penyakit hati itu. Maksudnya ilmu serta amal. Jadi insya-Allah hati itu akan bersih. Jadi kata pengarang, kita dah sampai dalam bab yang ke-9, iaitu pada menyatakan ujub. Yang sebelum ni kita cerita tentang kemegahan. Yang sekarang pada malam ni kita bicara tentang ujub. InsyaAllah yang ke depan selepas daripada ujub, kita akan bicara tentang riya. Yang ni semua penyakit-penyakit hati. Saya rasa tak seorang pun terkecuali, termasuk saya, tuan-tuan, ibu-ibu, semua orang. Dia tak terkecuali. Asal namanya manusia, kita hidup di atas dunia, adanya syaitan, adanya iblis yang telah berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan anak Adam, maka kita akan terkena. Sedikit sebanyak akan kena. Tak banyak, sikit. Tak sikit, banyak. Jadi penyakit-penyakit itu kita cuba ambil peduli dengan kita nak buang daripada hati. Dan kerja ni bukan kerja mudah, sebab benda tu tak nampak. Dia duduk dalam hati. Dan orang pun tak dapat perasan, melainkan kita sendiri. Jadi bila kita tahu kita ada penyakit, cepat-cepat ubat. Seperti mana saya lihat keadaan ayah-ayah sekarang, semuanya dalam keadaan sihat. Tapi penyakit yang dialami saya tak tahu, tak nampak. Hanya ayah sahaja yang mengetahui. Begitu juga saya.
Kata pengarang rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini. Ketahui olehmu bahwasanya ujub itu, bahwasanya ujub itu membilang besar ia akan dirinya. Membilang besar ia seseorang itu akan dirinya. Itu ujub. Dia rasa diri dia agung. Atau ni litanwi', dia nak memberi satu fahaman yang lain. Ujub ni ialah satu kelakuan daripada segala kelakuannya. Maksudnya ujub ni dia bukan boleh memandang pada dirinya agung sahaja, tapi dia memandang pada satu kelakuan daripada kelakuan-kelakuan dirinya. Seperti apa? Kata pengarang, seperti ilmunya dan ibadatnya. Makna ujub ni dia boleh jadi pada ilmu dan ibadatnya. Ibadat kita lah yang kita banyak lakukan. Kita berasa perasan. Orang kata bahasa Melayu perasan, kan? Perasan diri itu baik, perasan diri itu banyak amalan, perasan diri itu berilmu. Ini perasan. Elok benar lah bahasa Melayu ni panggil perasan, ujub. Dan tiada takut ia, sedangkan walhal dalam keadaan dia perasan diri dia tu sekian-sekian, tiada takut, keadaan dia tiada takut ia akan hilangnya dan lupa ia akan bahawa semuanya pemberian Allah Ta'ala baginya. Ni dia dikategorikan sebagai ujub. Dia perasan macam mana? Aku ni berilmu, aku ni banyak ibadat. Sedang dia lupa, dia tak takut ibadat yang dia buat tu satu hari dia tak mampu buat. Ilmu yang dia ada dia lupa, dia tak takut. Dia rasa bila dia ada ilmu, selama-lama je dia akan ingat. Sedangkan dia lupa juga bahawa ilmu dan kekuatan nak buat ibadat tu semua daripada Allah. Dia rasa, aku berilmu, aku ni kuat ibadat. Yang ni perasan diri sendiri, namanya ujub. Dalam Islam pun, dalam Al-Quran pun ada menyatakan, nanti insya-Allah dia akan sampai pada satu ketika dalam surah At-Taubah ayat 25, Allah menceritakan tentang orang-orang yang beriman di dalam peperangan Hunain. InsyaAllah akan sampai part dia. Dalam waktu tu orang-orang mukmin dia berasa takjub dengan kekuatan ketenteraan yang dia miliki sewaktu pembukaan kota Mekah tahun ke-8 Hijrah. Lepas tu Rasulullah pergi berperang di satu lembah namanya Hunain, antara Taif dan juga Mekah. 3 kilometer ataupun 3 batu nak sampai kepada Taif. Jadi waktu ni orang-orang mukmin berasa takjub dengan kekuatan yang mereka miliki setelah daripada pembukaan kota Mekah. InsyaAllah nanti sampai part dia kita akan cerita panjang lebar tentang peperangan ni. Okey. Baik, maka jika melihat ia akan nikmat Allah Ta'ala atasnya dengan ilmu dan amal dan lainnya, dan takut ia akan hilangnya, dan sukacita ia dengan nikmat Allah Ta'ala atasnya, kerana nikmat itu datang daripada Allah Ta'ala, maka tiada ada ia ujub. Maknanya kalau dia fikir bahawa dia seronok nikmat yang Allah beri kepada dia, ilmu, amal, dan lain daripada ilmu dan amal, kekuatan badan, kecantikan, semualah yang ada pada diri tu, kelebihan yang ada pada diri, dan takut ia akan hilang nikmat tu. Contoh, Allah bagi handsome. Handsome ni bukan boleh buat-buat. Dia bukan boleh buat. Handsome, cantik, putih, hitam, semuanya pemberian Allah. Semua tu kita kena berasa takut hilang dia. Mata,
pendengaran, sihat. Oi, orang yang sihat ni, dia berasa takjub dengan orang sakit ni. Dia berasa hebat. Mana orang yang sakit ni, dia rasa rendah diri. Berbanding orang sihat, dia rasa action sikit. Sebab dia ada kelebihan. Saya ada seorang sahabat, dia Bell palsy. Tahu Bell palsy? Inilah muka apa? Dia stroke sebelah muka. Muka sahaja Bell palsy. Jadi dia ni amat merendah diri. Dia tak nak berhadapan dengan orang sangat. Dia malu. Sebab apa? Dia rasa kekurangan diri dia. Okey. Jadi dia cerita kepada saya berkenaan, yalah dia segan di atas wajah dia macam tu. Sebab kekurangan kan. Tapi yang kita ni ada kesempurnaan Allah bagi. Macam mana kadang-kadang kita rasa? Tambah rasa, oh action, aku ni lebih pada orang tu. Dan kita perasan dalam diri kita, oh kita ni kemas. Jadi itu perasaan dalam hati tu tak baik kalau macam tu. Jadi kalau kita perasan diri kita ni adalah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan pemberian daripada Allah, dan kita takut benda ni Allah tarik. Nikmat mata, nikmat telinga, sihat, kaya, semua ni kita berasa, aku takut bila Allah tarik segala-galanya, habis. Tak ada apa kemegahan yang ada pada diri kita, dan kita tak boleh nak takjub sedikit pun. Kemudian dia suka cerita dengan nikmat Allah. Dia suka ni Allah bagi dia cantik, Allah bagi dia elok, bagi kaya, rumah, kereta, duit dan sebagainya. Dia berasa seronok dengan Allah. Nikmat Allah bagi tu. Dia bukan nak membanding-banding dengan orang lain. Maka yang itu tidak dinamakan ta'ajjub. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, cakap kepada Rasulullah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Adapun nikmat Tuhanmu, ceritakan. Jadi cerita tu bukan nak ta'ajjub, bukan nak riak, tapi nak menceritakan nikmat Allah kepada diri yang Allah berikan. Baik. Dan ujub itu sebab bagi takabur. Yang ni kata pengarang, ujub ni antara sebab bagi takabur. Tapi ujub dan takabur ni berlainan, kata pengarang. Dan perbezaan antara keduanya, ujub dan takabur itu, bahawasanya takabur itu melazimkan akan mereka yang takabur ia atasnya. Maksud melazimkan ia akan mereka. Melazimkan ia orang yang takabur itu akan mereka yang takabur ia atasnya. Takabur ni kita dah bincang dulu. Apa maksud dalam satu hadis, orang tanya kepada Rasulullah, apa itu takabur? Rasulullah jawab, batarul haqqi wa ghamtun nas. Batarul haqq, tidak mengeyakan kebenaran. Orang cakap betul, dia kata, tak betul. Yang ni tak boleh pakai, ni tak boleh guna. Wa ghamtun nas, memperkecilkan manusia. Yang itu takabur. Jadi takabur ni dia kena pada orang lain. Kalau ayah bagi pendapat kepada saya, pendapat yang betul ataupun satu cerita yang betul, saya tolak bulat-bulat. Kemudian saya pelekeh lagi. Itu namanya takabur. Maknanya dia kena pada orang lain. Melazimkan, dia memaksa orang lain suruh ikut dia walaupun dia salah. Itu melazimkan ia akan mereka yang takabur ia atasnya. Menindas, senang cerita, itu takabur. Dan ujub itu, ujub itu ketentuan dengan seorang diri. Mana ketentuan dengan seorang diri khusus buat diri dia. Kalau perempuan, dia berasa takjub diri dia macam mana? Dia duduk depan perempuan, comelnya aku. Tu perempuan. Perempuan ni realitinya, kalau dia main Facebook tu kan, tanya isteri tuan-tuan. Kalau tuan-tuan main Facebook kan, ada kawan, friend perempuan dalam Facebook tu, isteri tuan-tuan ni, dia akan belik, stop, dia jadi stalker. Dia pergi tengok page perempuan yang tuan-tuan friend tu. Pertama sekali dia tengok apa?
Haji, dia tengok apa? Cikgu Azimah tengok apa? Dia tengok apa? Dia tengok lawa ke tak lawa perempuan dia. Hak tu penting. Kalau tak lawa, tak apa bang, abang boleh. Tapi kalau lawa sikit, esok tak jumpa dah Facebook dah, kena block. Isteri block kan. Mana perempuan ni, dia memang suka pada kecantikan lumrah dia. Jadi kena kawal pada perasaan dalam hati berkenaan kecantikan. Dia memang suka bandingkan kecantikan dia dengan orang lain. Memang perempuan begitu. Laki pula sifat dia lain. Dia harta benda, kekayaan, kekuatan. Siapa lagi kuat? Kalau laki ni suka bergusti kan, nak tengok siapa lagi kuat. Jadi dia takjub kan, kalau bodybuilder tu macam mana? Sador kan, dia nak tunjukkan sador dia. Dia kata, aku ni duduk depan ni je cermin dekat gym. Tunjuk sana, tunjuk sini. Takjub pada diri dia. Aku banyak main besi, boleh angkat beratus-ratus kilo. Orang nampak badan aku macam mana. Yang ni salah ke buat badan besar-besar? Tak salah. Yang salah penyakit hati tu. Yang nak ubat tu, dalaman tu. Ayah-ayah kaya tak salah, handsome tak salah, cantik tak salah, kemas tak salah. Tapi yang salahnya dalam hati ada perasaan. Syok ti aku pakai baju kemeja kemas, orang lain semua selekeh. Nampak? Tak percaya tuan-tuan? Pakai baju kemas, kemeja, tee, lengan panjang, baju masuk dalam, tali pinggang krokodil, kasut kulit, warna hitam, pakai spek mata, cukur janggut, rambut sikat kemas, lalu depan orang tabligh. Time tu tuan-tuan rasa. Tapi kalau pakai sama dengan demo, tak rasa. Ini sungguh. Kalau nak rasa macam tu, nak tahu penyakit hati ni ada ke tak ada, pakai kemas-kemas, lalu depan orang tabligh, pakai serban, pakai kain plekat, bawa kayu sugi, tonyo. Tuan-tuan rasa kalau macam tu ada penyakit hati macam tu, balik awal. Jadi yang tu kita nak ubat. Di mana keadaan kita pakai pun, kita pakai kereta besar ke apa ke, jangan berasa takjub. Kerana takjub ni dia pada diri sendiri, dia tak kena pada orang lain. Kata pengarang, dan ujub itu ketentuan dengan seorang diri. Dia khusus buat diri dia takjub. Bila dia ada ketentuan dalam diri dia, masa dia rasa hebat, itu yang lahirnya takabur. Kata pengarang tadi, ujub ini adalah sebab bagi takabur. Takabur ni dia merendahkan orang lain, tidak dengar cakap orang lain. Kebenaran dia tolak, itu takabur. Baik, habis. Dan bahawasanya ujub itu kelakuan hati yang dicela pada syarak. Kelakuan hati. Dia bukan body linguistik body language. Dia bukan jenis macam tu. Dia dalaman. Tapi bila dalaman tu rosak, dia macam cermin. Hati ni macam cermin. Apa yang kita pantulkan pada cermin, tu yang keluar. Okey? Apa yang kita pantul pada cermin, tu yang keluar. Kalau pantul warna hijau, keluar hijau, green light. Pantul warna merah, keluar warna merah. Suluh warna oren, keluar warna oren. Yang tu. Suluh warna kuning jadi kuning. Mana hati? Oleh kerana hati ni dia menzahirkan apa yang kita beri kepada dia, maka hati ni kalau ada sifat-sifat takjub, maka akan keluar pada diri kita ni satu sifat yang buruk. Baik. Tapi semuanya punca daripada hati. Tambahan lagi, kata pengarang,
membinasakan ia akan pahala ibadat. Ujub ni tuan-tuan, dia membinasakan pahala ibadat. Telah berfirman Allah Ta'ala, وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا. Ayat ni surah At-Taubah ayat 25. Tapi nak fahaman ayat ni kena baca ayat 25, 26, 27. Dia ada kepala ayat dia. Kepala ayat dia, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah membantu kamu. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ, Allah telah membantu kamu fi mawatina kathiratin, di dalam peperangan yang banyak. Allah telah bantu orang-orang mukmin, orang muslim di dalam pelbagai peperangan yang banyak, antaranya peperangan Badar, peperangan Ahzab, dan juga peperangan Khaybar, dan juga peperangan menentang puak Yahudi daripada kabilah iaitu Nadir, dan juga peperangan yang lain. Allah bantu orang-orang mukmin. Dan wa yauma Hunain, dan Allah bantu orang mukmin di dalam peperangan Hunain. Seperti mana saya ceritakan tadi, peperangan Hunain adalah peperangan yang berada di satu lembah antara Mekah dan Taif. Baik. Kalau tuan-tuan tak pernah pergi Mekah, tak pernah pergi Taif, boleh dengar saja. Tak sampai di pemikiran. Tapi kalau dah sampai, pemikiran tu boleh berfikir di mana Taif, di mana Mekah. Bolehlah ada gambaran dia. Baik. إِذْ أَعْجَبَكُمْ كَثْرَتُكُمْ, sebutkanlah wahai Muhammad ketika mana أَعْجَبَكُمْ كَثْرَتُكُمْ, bilangan kamu yang banyak itu telah membuatkan kamu berasa takjub. فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا, sedangkan tidak dapat mengayakan kamu akan sesuatu pun, kebanyakan kamu tu, mana banyaknya bilangan kamu itu tidak dapat membantu kamu sesuatu pun di dalam peperangan Hunain. Wa daqat 'alaikumul ard, sedangkan pada waktu itu bumi yang luas menjadi sempit buat kamu. Bumi ni luas pada waktu peperangan Hunain, ketika mana tentera Islam di dalam kacau bilau, di dalam panggil huru-hara, ketika berperang hampir kepada kekalahan. Time tu berasa dunia ni sempit sangat. Allah kata, ya, wa daqat 'alaikumul ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin, sedangkan kamu lari berceramuk keluar daripada saf ketenteraan. Lari, tinggallah Nabi dan beberapa orang yang ada di tengah-tengah medan peperangan. Kemudian Allah kata, ayat 26, thumma anzalallahu sakinatahu ala rasulih, kemudian Allah menurunkan keheningan ke atas rasulnya, wa alal mu'minina, dan ke atas orang-orang yang beriman, wa anzala junudan lan tarawha, dan Allah menurunkan tentera-tentera yang tidak kamu lihat akan dia, wa adzabal ladzina kafaru, dan Allah mengazab orang-orang yang kufur, wa dzalika jazaa'ul kafirin, begitulah, demikian itulah azab, balasan bagi orang-orang yang ingkar. Ayat 25. Kemudian ayat yang ke-20, ayat 26. Ayat 27 pula Allah kata, thumma yatubullah, kemudian Allah menerima taubat, min ba'di dzalika, setelah daripada perkara yang telah dilakukan oleh orang-orang mukmin. Wallahu ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maknanya peperangan Hunain ni, ibu-ibu ayah rahimakumullah, dia berlaku pada tahun ke-8, ketika mana Rasulullah futuh Mekah. Futuh Mekah ni ada, Allah rakamkan di dalam Al-Quran surah Al-Fath, inna fatahna laka fathan mubina, kami berikan futuh Mekah kepada kamu wahai Muhammad. Khusus surah Al-Fath ini diberikan nak ceritakan tentang pembukaan kota Mekah.
Baik. Setelah daripada pembukaan kota Mekah, Rasulullah masuk ke Mekah dalam bilangan yang banyak ketenteraan dia. Kemudian orang-orang Quraisy dan orang-orang Arab yang ada pada ketika itu mula masuk ke dalam Islam. Maka apabila mereka masuk ke dalam Islam, Rasulullah ajak memerangi orang-orang kafir yang lain dan menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekitar tanah Arab. Kemudian sampai kepada Rasulullah satu cerita, puak Hawazin dan juga orang-orang Taif sudah berkumpul untuk membalas balik di atas tentera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak menyerang balaslah. Mereka kumpulkan ketenteraan nak pergi serang balik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tentera orang mukmin. Maka terjadilah pertempuran di satu lembah namanya Hunain pada tahun yang ke-8 Hijrah. Maka di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai kekuatan ketenteraan sebanyak 12,000 orang. Ditambah lagi dengan kabilah-kabilah Arab yang masuk ke dalam Islam. Maka pada waktu itu ada seorang lelaki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata apa? Iaitu tentang lan nughliba al-yawma, lan nughliba al-yawma min al-qillah. Pada hari ini wahai Rasulullah, kita ni banyak, lan nughliba ataupun lan nughlab. Maksud dia tidak kita ni akan dikalahkan wahai Rasulullah, disebabkan kita ni banyak, mereka sedikit. Mana berasa takjub tentang apa? Kekuatan yang dimiliki. Baik, dalam tafsiran ayat At-Taubah ayat 25, 26, 27 ni sangat menarik. Ibnu Katsir dalam At-Tafsirul Azim dia mensyarahkan, dia menceritakan tentang ayat ni sangat menarik. Di dalam At-Tafsir Tafsir Al-Munir karangan Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu taala juga, dia menceritakan tentang kisah ayat ni sangat-sangat menyeronokkan. Dia tafsirkan dan dia berikan faedah syarahan tentang ayat ni, bahawasanya ketika mana kita berasa banyak dengan ketenteraan kita, sebenarnya ketenteraan yang banyak itu tidak akan dapat membantu apa-apa pun. Kam min fi'atin qalilah, Allah kata, ghalabat fi'atan kathirah. Berapa banyak kumpulan yang kecil dapat mengalahkan kumpulan yang banyak. Di dalam peperangan Badar, Allah Subhanahu Wa Taala telah menunjukkan bahawasanya orang mukmin pada waktu itu baru saja lepas berhijrah daripada Mekah ke Madinah dan tidak mempunyai kekuatan tentera yang seumpama orang-orang Mekah, daripada segi kudanya, daripada untanya, pedangnya, dia punya persenjataan, alat dia punya pertahanan, tak seumpama orang Quraisy. Tapi kemenangan di pihak orang-orang mukmin di dalam peperangan Badar. Mengapa? Disebabkan keyakinan mereka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala terlalu tinggi dan keimanan mereka kepada Allah sangat tinggi, sehingga menyebabkan mereka tidak memandang bilangan yang sedikit untuk menempuh bilangan yang banyak. Jadi bilangan yang banyak ni dia hanya pada mata. Tapi jika Allah berkehendak kemenangan di pihak yang sedikit, itu akan terjadi. Dan ini berlaku di dalam peperangan Hunain, dan Allah rakam dalam ayat yang ke-25 surah At-Taubah, walaqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah wa yawma Hunain id a'jabatkum kathratukum. Allah telah tolong kamu dalam pelbagai peperangan yang banyak, dan juga peperangan Hunain Allah tolong juga. Tapi round pertama di dalam peperangan Hunain, orang-orang mukmin hampir kalah. Disebabkan apa? Allah cerita id a'jabatkum kathratukum, ketika mana kamu rasa diri kamu tu banyak, kuat. Wah, aku orang banyak, aku ada ketenteraan banyak, boleh lawan dengan orang yang sedikit. Lah berceramuk. Dan kita jangan rasa kita ada power, wang di tangan, kita boleh beli apa saja. Dah, tak boleh.
Semua yang ada pada kita ni milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam tafsiran dia kata kita jangan berasa takjub tentang apa yang Allah beri kepada kita. Dan takjub ni perasaan dalam hati. Sebab tu kitab ni dia ajar kepada kita jangan ada rasa wah hebatlah aku, pandailah aku, kuatlah ibadah aku. Syaitan, iblis, berapa lama dia bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala jadi kufur dalam sekelip mata. Ketika mana Allah merintahkan dia iaitu untuk bersujud kepada Adam. Enggan sujud. Ibadah yang dia lakukan dahulu beribu-ribu tahun dahulu habis begitu, burn. Bahkan dia tergolong aba wastakbara wa kana minal kafirin, jadi pula daripada orang kafir. Orang kafir ni kekal dalam neraka. Dia enggan, wastakbara, dan dia takabur. Lagi pula Allah sebut wa kana minal kafirin, dia tergolong daripada golongan orang yang kafir, orang yang ingkar. Jadi kita pun hati-hati dalam takjub kepada apa yang Allah beri kepada kita. Jadi setelah daripada peperangan ni, dalam berkeceramuk untuk orang mukmin lari, thumma wallaitum mudbirin, Allah kata kemudian kamu lari pergi berkeceramuk tinggalkan Rasulullah SAW dengan beberapa orang sahabat sahaja. Kemudian Abbas dia berteriak, di sini ada Rasulullah, di sini ada Rasulullah, mari woi, semua berteriak. Yang ada dekat dengan Rasulullah duk, orang panggil apa, protect Rasulullah, mempertahankan Rasulullah. Dan Rasulullah pun juga berperang pada waktu tu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala satukan kembali tentera Islam dan Allah turunkan tentera-tentera daripada langit untuk membantu tentera Rasulullah, maka mendapat kemenangan. Baru rasa kalau tanpa bantuan Allah kita tak boleh mencapai kemenangan. Jadi Allah bantu kita baru kita boleh menang. Jadi jangan ingat kita ada kewangan, kita ada sokongan daripada orang. Jangan ingat semua tu dapat memberikan kebahagiaan, orang panggil memberikan kemenangan kepada kita. Dah lah ni apa jadi? Kan? Kalau dah isu politik macam mana? Saya tak nak sentuh politik, tapi yang ni berkaitan dengan politik. Saya tak nak, tapi nak ceritakan juga tentang ni, kalau kita berasa dengan kehebatan parti kita, parti kita kuat. Saya tak mention parti mana, tuan-tuan lah kan. Tapi kita rasa parti kita kuat, sokongan kita kuat, tapi bila dikehendaki Allah untuk berpecah, macam mana? Boleh jadi? Ya. Jadi jangan kita berasa hebat dengan kekuatan yang kita miliki. Kerajaan yang berakar-umbi pun hancur tu. Kerajaan Firaun hancur juga. Kerajaan-kerajaan dahulu semua hancur. Tak ada yang kekal. Tidak ada kemegahan di dalam kebanyakan. Dalam banyaknya bilangan itu tidak mempunyai kemegahan. Sebab itu kena mensyukuri di atas nikmat yang Allah berikan segala-galanya. Okay. Allah berfirman dalam surah ni, iaitu surah At-Taubah ayat 25, artinya sebut olehmu hai Rasulullah akan hari memerangi kamu akan puak Hawazin pada lembah yang dinamakan dengan Hunain, di antara Al-Makkah dan juga At-Taif. Di antara Makkah dan juga Taif. Ketika menyukakan akan kamu oleh banyak bilangan-bilangan, banyak bilangan-bilangan kamu, maka tiada mengkayakan oleh banyak kamu itu daripada kamu akan sesuatu. Mana bilangan yang banyak tidak dapat mengelakkan mudarat daripada kamu. Bukan banyaknya bilangan tu dapat menjadikan kamu menang, tak kalah. Dah, Allah kata. Artinya tiada menolak ia daripada kamu akan sesuatu daripada pekerjaan seteru kamu, daripada pekerjaan musuh. Dan sempit pada perasaan kamu oleh bumi serta luasnya. Maksudnya dulunya bumi yang kamu rasa luas, waktu kamu mendapat iaitu berperang tu, hampir kalah. Kamu rasa bumi ni sempit, sesempit-sempitnya. Ni perasaan.
Kemudian lari kamu membelakangkan akan seteru. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun muhlikatun, syuhun muta'un, wa hawan muttaba'un, wa i'jabul mar'i bi nafsih. Ini Rasulullah pula kata tentang kebinasaan orang yang ta'ajub. Artinya bermula 3 perkara yang membinasakan ia akan yang mengerjakannya. Mana 3 perkara yang akan membinasakan orang yang ada 3 sifat ni. Pertama, kikir yang diikut. Kikir yang diikut maksudnya kedekut yang diikut-ikuti. Orang panggil tangkai jering. Tambah lagi haji bakhil. Tambah lagi. Nah, tangkai jering, haji bakhil, kedekut, pait. Orang Melayu dia panggil kedekut tambah pait lagi. Kenapa panggil pait ni? Kedekut, pait. Siapa? Boleh jawab? Boleh jawab tak? Cikgu? Kedekut, pait. Pernah makan pait tak? Pait ni, kalau makan pait muka macam mana? Muka toya kan? Muka monyok, muka pait. Orang minta pun muka minum. Muka pait. Tengok cerita Haji Bakhil tu. Cikgu Murni minta, elok aja. Orang anak yatim datang minta, cakap sakit. Cikgu Murni ya? Betul Cikgu Murni? Ke tak tengok cerita tu? Semua warak belaka ni. Baik, kikir yang diikuti. Kedua, keinginan nafsu yang diturut. Dan ketiga, menyukakan, iaitu ujub, dan membilang baik oleh seseorang akan dirinya. Ta'ajub diri sendiri, perasan diri itu baik. Dan berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-halaku fi ithnaini, al-qanutu ataupun al-qanuti wal-ujbi. Artinya bermula binasa itu ada ia pada 2 kelakuan. Pertama, putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala, dan yang kedua, menyukakan akan seseorang oleh dirinya. Maknanya ta'ajub dalam diri dan putus asa adalah menjadi kebinasaan buat seseorang. Kata pengarang, hanya senya menghimpunkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu akan 2 kelakuan ini. Kenapa Ibnu Mas'ud sebut 2 kelakuan ni? Putus asa dan juga perasan. Orang muda sekarang panggil apa? Bajet. Nah, betul? Betul? Orang zaman kamu orang panggil apa? Bajet kan? Kan? Orang tak panggil perasan lah kan? Bajet handsome. Bajet apa lagi? Bajet 2021. Mana? Orang muda ni bahasa dia. Dia ada bahasa-bahasa dia. Poyo. Tahu poyo tu apa dia? Tak tahu? Ni bahasa-bahasa orang muda. Semuanya bahasa ni dia berubah-ubah mengikut zaman. Orang zaman dulu tak sebut macam zaman sekarang. Baik. Kenapa Ibnu Mas'ud dia menyebutkan 2 kelakuan ni? Ujub dan juga putus asa. Iaitu kerana bahawasanya orang yang putus asa tiada menuntut ia akan kebajikan. Mana dia tak akan cari kebaikan. Orang yang putus asa ni, tak apalah, malas dah. Tak, dia putus asa. Macam mana? Tahu tak? Orang yang dah putus harapan untuk menjejakkan kaki ke Menara Gading, macam mana? Tak mau dah lah. Belajar pun tak mau. Kan? Baik putus asa terhadap rahmat Allah, langsung tak nak kebaikan di dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Minta pun tidak. Kerana tiada harap ia akan dia. Kerana dia tak ada harapan. Tuan-tuan, bini dah kata jangan kahwin 2, putus harapan tu dah. Tak boleh dah. Kan? Cuba kalau orang yang ada himmah yang tinggi, apa jua pun tetap ku lalui. Lautan api pun ku redah. Betul? Bini tak bagi pun dia cari jalan pi siam. Yang ni baru betul, tak putus asa. Himmah dia tinggi. Tapi musim Covid ni dia tak boleh pi.
kan, dia punya border tutup, tak boleh merana kejap, tapi ikut mana pun dia cari jalan juga. Itu ada himmah yang tinggi. Yang kedua, dan orang yang ujub itu tiada menuntut ia akan dia atau akan kebaikan, kebajikan, kerana sangkanya telah mendapat ia orang yang ujub itu akan kebaikan. Maknanya orang yang ujub ni, bila dia perasan diri dia hebat, dia perasan diri dia alim, cukup dah lah, tak payah menuntut ilmu dah lah, sebab dia perasan alim. Kalau orang yang banyak ibadah tu, dia banyak beribadat pada Allah, dia berasa takjub dengan diri dia. Azan, kita kena berhenti sikit lagi, saya baca sikit lagi, kemudian kita berhenti, insya-Allah nanti kita sambung lagi. Dan ditanya akan Siti Aisyah radhiyallahu anha, bila masanya ada seorang itu mengerjakan kejahatan. Aisyah bertanya, bilakah seorang itu akan mengerjakan kejahatan? Maka menjawab ia, Aisyah, apabila menyangka ia akan dirinya berbuat kebaikan. Mana bila dia sangka diri dia baik, pada waktu tu dia dah melakukan kejahatan terhadap diri dia, dalam keadaan dia tak sangka, aku ni buat ibadah kuat dah ni. Walhal itu perasaan tu adalah perasaan yang mana dia telah melakukan kejahatan terhadap diri dia, perasaan baik. Dan memandang seorang lelaki kepada Bishr bin Mansur rahimahullahu ta'ala pada ketika memanjangkan ia akan sembahyang dan mengelokkan ia akan ibadat. Maka tak kala selesai daripada sembahyang, berkata Bishr bin Mansur bagi lelaki-lelaki itu, mana orang yang tengok dia sembahyang tadi, jangan menipu akan dikau oleh barang yang engkau melihat daripada aku, kerana iblis mengerjakan ibadat ia dan sembahyang ia beribu-ribu tahun, kemudian jadi ia kepada barang yang jadi kepadanya. Dia jadi kafir lah. Iblis pun dia buat ibadat sembahyang tak berhenti-henti, lah kali jadi apa? Kafir. Mana dia cakap kepada lelaki yang tengok kepada dia, Bishr tu, dia ada perasan lelaki duk tengok dia memperelokkan sembahyang, khusyuk. Kemudian lelaki tu mesti berasa takjub kan, hebat lah Tok Syekh ni, alim dah Tok Syekh ni, merasa hebat. Maka terus Tok Syekh ni kata kepada lelaki tadi, jangan kamu sangka aku ni sekian. Nun, iblis tu lagi hebat nun, sujud kepada Allah, sembahyang sebagainya, ibadat, lah kali jadi kafir. Tu artinya jadi ia kafir, wal'adzubillah. Mana apa yang hebatnya? Kita kalau memperelokkan sembahyang kita, orang duk puji kita, apa yang kita dapat? Tak ada apa pun. Iblis tu lebih alim pada kita lu, lebih banyak ibadat pada kita. Jadi kafir kita ni. Sebab tu tak boleh perasan ni, takut segala apa yang Allah beri tu takut dia cabut kembali. Kaya dicabut, iman dicabut, wal'adzubillah. Sayyidina Umar ni dia kata, kalau aku dah masuk kaki aku satu dalam syurga, aku rasa tak selamat lagi. Kita baru masuk kaki satu dalam syurga, melompat tak kira. Kita kan, orang puji sikit, kembang habis jubuk-jubuk kan, orang puji sikit je, baiklah nikmat, baru tahu kibah, siap kibah ni baru hantar aku. Allahu Akbar. Tu sifat-sifat kita, wal'adzubillah. Semoga Allah pelihara diri kita daripada sifat seperti itu. Wallahu alam. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Jadi lepas ni kita boleh azan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al khaira umurina akhiraha wa khaira amalina khawatimaha wa khaira ayyamina yawma nalqaka ya rabbal alamin. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh Hasan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.